bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik pada hari ini untuk berkumpul di dalam rancangan Kapsul Ramadan di dalam membahaskan kelebihan bersahur. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahur atau as-suhur diartikan sebagai al-aklu fis sahar, iaitu makan ketika waktu sahar sebelum terbitnya fajar. Yang mana waktu sahur ini disebutkan oleh para ulama dengan pelbagai daripada kelebihan dan fadilat-fadilat yang ada. Di antara khususiyah sahur merupakan khususiyah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat terdahulu walaupun diwajibkan kepada mereka untuk berpuasa seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa seperti mana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu untuk berpuasa. Walaupun disebutkan bahawasanya umat terdahulu berpuasa, akan tetapi mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat bersahur. Juga hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahur juga terbahagi kepada beberapa daripada hukum, yang mana sahur merupakan perkara sunnah seseorang ketika mana dia sedang berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, tasahharu fa inna fis suhuri barakatun. Bersahurlah kalian, sesungguhnya pada ketika kalian bersahur adanya keberkatan pada makanan yang kalian makan. Bahkan Al-Imam Ibnu Munzir radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahawa hukum bersahur diijma'kan oleh para ulama sebagai sunat bagi sekalian daripada mazhab-mazhab yang ada. Semuanya berpendapat bahawa bersahur hukumnya sunat. Juga para ulama menceritakan tentang sekurang-kurangnya sahur ataupun makanan yang paling sedikit untuk satu orang bersahur adalah disebutkan dengan seteguk daripada air. Dan seafdal sahur adalah dengan memakan tamar atau kurma. Juga disebutkan oleh para ulama bahawasanya sunat untuk kita memperlambatkan sahur ketika mana kita ingin menjamu akan jamuan-jamuan sahur yang kita akan makan, yang mana ianya berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW, manusia itu masih berada di dalam kebaikan selagi mana mereka mempercepatkan berbuka dan memperlambatkan sahur mereka. Nabi SAW bersabda di dalam hadis, as-suhur akluhu barakatun fala tada'hu walau an yajra'a ahadukum jar'atan minal ma'i fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mustashirin. Sahur itu makanannya berkat, maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun dengan kalian meneguk dengan seteguk daripada air. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat kepada mereka-mereka yang bersahur. Seperti mana yang kita tahu bahawa selawat daripada Allah Subhanahu wa taala merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Begitu juga dengan selawat daripada para malaikat merupakan istighfar daripada para malaikat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diselawatkan tadi. Sahur juga boleh membantu seseorang itu di dalam menghadapi kepenatan puasanya, yang mana sudah pastinya ianya mampu menguatkan badan ketika seseorang itu berpuasa dan menyebabkan seseorang itu bertenaga sepanjang waktu dia sedang berpuasa. Al-Allamah Al-Faqih Syekh Muhammad Mahfuz bin Abdullah At-Tirmizi radhiyallahu taala anhu menyebutkan ketika mensyarahkan maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa makanan daripada sahur itu mempunyai keberkatan, beliau radhiyallahu taala anhu menyebutkan kerana mereka yang bersahur akan mendapatkan pahala yang agung oleh sebab dia melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahur juga mampu menguatkan badan, memberi tenaga dan semangat untuk berpuasa. Bahkan ianya merupakan perbezaan di antara puasa Ahlul Kitab dan puasa umat Islam yang merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk kepada perbahasan persoalan-persoalan yang sering ditanya bagi seseorang yang berpuasa berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan sahur. Di antara soalan yang ditanya ialah yang pertama, apakah hukum tidak mandi wajib tapi bangun bersahur? Adakah puasanya itu sah? Maka jawapannya sah puasanya kerana tidak disyaratkan bagi seseorang yang ingin berpuasa itu suci daripada hadas besar. Yang disyaratkan bagi
seseorang yang ingin berpuasa adalah terhentinya hadas besar padanya, walaupun seseorang itu belum mandi wajib lagi. Hal ini sering terjadi bagi seorang yang berada di dalam keadaan junub. Contohnya sebelum fajar, misalnya satu orang itu berjima dengan pasangannya, sama ada suami dan istri dengan pasangannya, dan tidak sempat untuk mandi wajib. Kemudian masuknya waktu fajar dengan didengarkan laungan azan, maka ketika itu sah puasanya, namun diwajibkan kepadanya mandi. Begitu juga bagi wanita yang baru terhenti darah haid dan juga nifas dan belum sempat untuk mandi wajib, maka ketika mana sudah masuk waktu fajar, maka sah puasanya dan wajib kepadanya mandi. Kalau sahaja dia tidak mandi, maka yang dipersoalkan bagaimana solatnya atau solat subuhnya. Soalan kedua, apa fungsi waktu imsak sedangkan waktu azan subuh baru berhenti bersahur? Pada saya soalan ini sebenarnya adalah salah. Kerana apa? Kerana pada kita ingin menilai akan permasalahan yang ditanya ini, perlu untuk kita mengetahui akan ta'rif azan. Azan diartikan secara bahasa adalah al-i'lam, iaitu pemberitahuan. Manakala dari segi syarak, azan diartikan dengan qaulun makhsusun yu'lamu bihi waktu salah, iaitu ucapan yang khusus yang mana dengannya diketahui akan waktu salah. Berbeza pula dengan ta'rif puasa. Ketika mana kita mengertikan makna puasa, puasa dari sudut syarak adalah menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, daripada terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari. Dapat diketahui daripada ta'rif puasa, waktu bermulanya untuk kita berpuasa ketika mana terbitnya fajar. Sedangkan waktu satu orang melaungkan azan setelah masuknya waktu. Maka dengan itu diketahui bahawa fungsi azan dan juga fungsi imsak, fungsinya saling berlainan dan berbeza di antara satu sama lain. Imsak adalah menahan diri pada waktu-waktu yang tertentu sebelum daripada masuknya waktu fajar. Kerana di dalam menilai akan masuknya waktu fajar, terdapat kesukaran untuk menentukan bila masuknya waktu fajar. Maka di dalam kaedah yang ditetapkan oleh para ulama, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, iaitu apa yang tidak lengkap perkara ibadah yang wajib kecuali dengan kita melakukannya, maka hukumnya wajib. Maka diwajibkan oleh ulama untuk kita melakukan imsak setelah daripada kita bersahur, sebelum menunggu beberapa waktu sebelum daripada masuknya waktu fajar. Soalan yang ketiga, saya tengah makan sedap-sedap, tiba-tiba azan berbunyi, makanan ada dalam mulut lagi, macam mana nak buat? Apa yang kita perlu buat ketika mana situasi ini adalah berhenti daripada makan dan juga keluarkan makanan yang ada di dalam mulut kita. Kerana pada zaman Nabi Muhammad SAW terdapat dua azan yang dilaungkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Satu azan yang dilaungkan oleh Sayyidina Bilal, dan satu lagi azan yang dilaungkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Ummil Maktum, yang mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sekiranya Bilal melaungkan azan dan di tangan kalian ada hidangan makanan, maka jangan kalian letakkan hidangan makanan kalian, teruskan makan, kata Rasulullah SAW. Sehinggalah dilaungkan azan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi diketahui di situ pada zaman Nabi Muhammad SAW terdapat dua azan. Maka satu orang yang ketika mana dia sedang makan dan terdengar laungan azan, yang perlu dilakukan olehnya adalah berhenti daripada makan, mengeluarkan makanannya, kemudian teruskan berpuasa, atau kumur-kumur kemudian teruskan berpuasa. Andai sahaja dia menelan makanan daripada tadi, wajib kepadanya qada di sisi a'immah thalatha, iaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan juga Al-Imam Hambali. Adapun di sisi Imam Malik, wajib qada dan wajib kifarah. Soalan tambahan yang ditanya, bersahur seolah-olah tidak dapat makan setahun, apa nasihat Ustaz? Bersahur yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sahur yang menampung tenaga untuk menguatkan diri ketika mana berpuasa. Artinya makan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika mana berpuasa adalah sekadar menampung perut supaya kenyang dan bertenaga ketika berpuasa. Adapun kalau makan seperti setahun, ini tidak lagi dianjurkan oleh agama, bahkan merupakan sesuatu yang makruh di dalam agama. Makan sehingga mana
sehingga mana lebih daripada kadar yang sepatutnya.